Aina kan? Cuba selesaikan soalan ini. Suara guru itu memecah kesunyian. Cikgu itu mungkin tidak ingat pun nama penuh saya, seorang gadis Asia yang pendiam di sudut kelas. Saya bangun dari kerusi tanpa sepatah kata. Berjalan ke papan hitam, mengambil kapur, dan terus menulis jawabannya. Tiada sebarang penjelasan. Awak kira dalam kepala saja, tak nak terangkan cara pengiraan. Kemudian, guru itu memberikan soalan yang lebih sukar, seolah-olah mencabar. Berlagak betul. Tulis jawaban saja, lepas itu terus kembali ke tempat duduk. Sombongnya, bisikan rakan sekelas menusuk telinga saya. Watak utama yang pemalu ini hanya mampu menulis jawaban demi jawaban tanpa teragak-agak, manakala guru yang menganggapnya sombong terus memberikan soalan yang lebih mencabar. Bagaimanakah perang psikologi antara mereka berdua akan berakhir? Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk tekan butang ikuti dan suka. Cukup dengan satu klik, perkara baik pasti akan datang kepada Anda. Saya sangat meminati nombor sejak kecil lagi. Ketika kanak-kanak lain leka dengan buku cerita dongeng, saya lebih gemar duduk bersendirian membelek helaian buku sains. Saya tidak pandai menghafal, tetapi jika berkaitan dengan mencari corak, saya lebih pantas daripada sesiapapun. Menyelesaikan masalah matematik terasa seperti menyusun kepingan jigsaw, dan membaca buku sains pula terasa seperti membongkar rahsia alam semesta. Ketika rakan-rakan lain berlari dan bergelak ketawa, saya akan duduk di bangku seorang diri, bermain dengan nombor di dalam fikiran. Jika jawaban saya salah, saya akan menghukum diri sendiri. Jika betul, saya akan tersenyum sendirian. Ayah saya seorang profesor dan ibu pula seorang penyelidik. Hari mereka bermula dan berakhir dengan nombor dan formula. Rumah kami sentiasa dipenuhi dengan angka. Malah ketika makan, ayah akan bertanya, 2 kuasa 2 berapa? Dan ibu pula akan menyambung, soalan mana yang paling susah hari ini? Soalan-soalan itu membuatkan saya teruja, seolah-olah menyertai rancangan kuis. Saya fikir ia adalah perkara biasa sebuah keluarga, di mana ibu bapa membelikan buku-buku latihan dan peti sejuk dihiasi dengan nota formula yang rumit. Namun, apabila saya melangkah ke sekolah rendah tahap 2, saya mula sedar bahawa dunia saya sangat berbeza daripada rakan-rakan saya. Mereka sibuk menunjuk-nunjuk pelekat kartun, manakala saya membawa buku matematik yang tebal. Ketika mereka ketawa menonton rancangan komedi di TV, saya pula terbayang-bayang teorem Pythagoras di dalam kepala. Mungkin sebab itu, saya merasa agak sukar untuk bergaul. Bukan semua orang membenci saya, tetapi tidak ramai yang mahu berbual dengan seorang gadis yang pendiam dan selalu bersendirian. Kalau saya cuba memulakan perbualan pun, mereka hanya akan menjawab, "Oh, ya ke, pandainya," sebelum segera menukar topik. Saya tidak melakukan apa-apa kesalahan, tetapi saya dapat merasakan ketidakselesaan mereka apabila berada di sisi saya. Ini membuatkan saya menjadi lebih pendiam. Dalam kesunyian itu, saya semakin tenggelam dalam dunia penyelesaian masalah. Masalah matematik tidak pernah mengkhianati saya. Walau serumit manapun ia kelihatan, jika diselesaikan langkah demi langkah, jawabannya pasti akan ditemui. Dan jawabannya sentiasa satu. Kadang-kadang, saya rasa ia lebih baik daripada mempunyai kawan. Kehidupan sekolah seperti itu berterusan sehingga ke sekolah menengah. Apabila saya berada di tingkatan 2, keluarga saya berpindah ke Amerika Syarikat. Ayah mendapat tawaran sebagai profesor di sebuah universiti di sana, dan ibu pula menyertai sebuah proyek di Institut Penyelidikan di bandar yang sama. Ibu bapa saya pernah belajar di Amerika sebelum ini, jadi mereka sudah membuat persiapan rapi. Saya pula, yang dibesarkan dalam persekitaran seperti itu, telah mempelajari bahasa Inggris secara semula jadi sejak kecil. Saya malah berlatih membaca dan menyelesaikan masalah matematik dalam bahasa Inggris. Mujurlah, bahasa Inggris tidak terlalu sukar bagi saya. Dan yang paling penting, matematik adalah bahasa sejagat. Keyakinan saya tinggi. Saya rasa, sama ada di Malaysia atau di Amerika, keadaannya tidak akan banyak berbeza. Koridor sekolah menengah di Amerika begitu riuh rendah. Walaupun sudah lama berlalu, saya masih belum terbiasa. Masing-masing sibuk dengan cerita sendiri. Gelak tawa, perbualan rancak, dan usik-mengusik menjadi permulaan hari bagi semua orang. Mungkin kerana negara ini besar, cara mereka mengekspresikan diri juga perlu lebih gah. Di tengah-tengah suasana itu, saya kekal sebagai gadis yang pendiam. Waktu makan tengah hari, saya akan merebahkan kepala di atas meja sambil membuka buku latihan. Waktu rehat, saya akan membaca buku sains.
Sebelum kelas bermula, saya akan menyemak semula soalan matematik yang saya selesaikan semalam. Sebaik sahaja guru mula menulis persamaan di papan hitam, saya sudah dapat membayangkan langkah penyelesaian seterusnya. Pelajar lain menggelar saya pendiam, dan mungkin merasa saya sedikit aneh. Ada yang bertanya, "Awak belajar sepanjang hari ke?" Ada juga yang ketawa sambil berkata, "Rasanya saya tak pernah dengar awak bercakap pun." Kata-kata mereka tiada niat jahat, tetapi setiap kali mendengarnya, saya terasa seperti ditusuk perlahan-lahan. Sebenarnya, bukannya saya tidak boleh bercakap, cuma saya tidak merasakan keperluan untuk bercakap. Saya tidak tahu apa yang perlu dibualkan. Apabila ada yang membuat lawak, saya tidak tahu bagaimana untuk memberi reaksi, jadi saya hanya pura-pura ketawa. Apabila rakan-rakan berbincang tentang kerja rumah, saya hanya mampu menconteng buku dalam diam. Setelah beberapa minggu, saya mula mempunyai tempat duduk tetap gadis Asia di sudut bilik yang sentiasa membaca buku seorang diri sebelum kelas bermula. Itulah saya. Malah, guru-guru pun sukar untuk mengingati nama saya pada mulanya. Setiap kali memanggil nama, guru akan terhenti sejenak dan bertanya, "Aina, sebutan saya betul?" Saya hanya akan mengangguk dalam diam. Nama saya kedengaran asing di telinga orang Amerika, tetapi saya tidak pernah membetulkannya. Membiarkannya adalah lebih mudah. Pelajar yang menonjol di dalam kelas selalunya adalah mereka yang paling bising. Mereka yang sering bertanya soalan dan membuat lawak untuk menghidupkan suasana. Ada yang bergurau dengan guru seolah-olah mereka kawan. Saya hanya memerhatikan semua itu dari jauh. Saya tidak mampu untuk bergaul dengan mereka, tetapi saya juga tidak disisihkan. Saya hanyalah satu kewujudan yang tidak dipedulikan. Kadang-kadang, guru akan memanggil pelajar untuk menyelesaikan soalan di hadapan, tetapi saya tidak pernah mengangkat tangan, walaupun tiada siapa yang mahu. Saya tahu jawabannya, tetapi saya tidak mahu menonjolkan diri. Jika salah, pasti memalukan. Jika betul, saya tidak mahu perhatian yang tidak perlu. Ironinya, semakin saya berdiam diri, semakin saya kelihatan menonjol. Suatu hari selepas waktu sekolah, ketika berjalan di koridor, saya terdengar bisikan, "Kenal tak budak perempuan Asia yang selalu seorang diri itu?" Dalam kelas pun senyap je. Saya tahu mereka sedang bercakap tentang saya. Muka saya terasa panas, tetapi saya berpura-pura tidak mendengar dan terus berjalan. Hakikat bahawa ada orang yang memerhati dan bercakap tentang saya sudah cukup membuatkan saya sesak nafas. Keesokan harinya, saya cuba untuk kelihatan lebih sibuk. Saya sengaja membiarkan komputer riba saya terbuka, menguap dengan kuat, atau menggerakkan badan. Saya sedar, semakin saya senyap, semakin saya menjadi perhatian, tetapi usaha saya tidak berhasil. Saya tetap menjadi pelajar paling pendiam di dalam kelas, pelajar yang tiada kawan, dan pelajar yang namanya sering dilupakan oleh guru. Pada suatu hari dalam kelas matematik, guru berkata, "Soalan ini, kita bagi Aina cuba." Saya terkejut sehingga terangkat muka. Seluruh kelas memandang saya. Guru itu tersenyum menunggu. Saya bangun dari kerusi tanpa suara. Kenapa saya? Pelbagai persoalan bermain di fikiran saya. Adakah cikgu tahu saya suka matematik? Atau cikgu tersalah panggil nama? Tetapi pada saat itu, satu kebenaran muncul di dalam fikiran saya. Jika kita tidak berkata apa-apa, orang akan lebih memerhatikan kita. Ini bermakna, walau sesenyap manapun saya tidak boleh lari daripada perhatian. Saya hanya mahu hidup dalam senyap, tetapi kesunyian itu sendiri yang membuatkan saya menonjol. Sejak itu, saya mula dikenali sebagai gadis Asia yang pendiam. Hari itu, kelas matematik berjalan seperti biasa. Guru menulis semula soalan kerja rumah semalam di papan hitam, satu persatu sambil memberi penerangan. Saya pula hanya duduk diam, mengira jawaban di dalam kepala. Suasana kelas masih riuh seperti biasa. Ada pelajar yang melakukan perkara lain. Tetapi saya tidak mempunyai masalah untuk fokus. Formula yang biasa, corak yang jelas, dan soalan yang boleh dijangka. Inilah waktu yang saya suka. Tiba-tiba guru itu memandang ke arah saya dan bersuara. Waktu seakan-akan terhenti. Kenapa mesti saya? Saya tak angkat tangan pun. Kenapa nama saya yang dipanggil? Orang yang pemalu selalunya akan berdebar apabila menjadi tumpuan. Rakan di sebelah mencuit saya, menyuruh saya ke hadapan. Saya bangun dengan perasaan gemetar dan berjalan perlahan ke papan hitam. Guru itu tersenyum, tetapi senyumannya terasa tajam, seolah-olah sedang menguji saya. Di papan hitam, terpapar satu soalan yang kompleks gabungan pecahan, kurungan, nombor negatif dan positif. Saya dapat merasakan pandangan rakan-rakan sekelas tertumpu pada belakang badan saya. "Cikgu rasa Aina boleh buat."
kata guru itu sambil berundur ke belakang. Saya mengambil kapur putih dan memandang papan hitam. Nombor-nombor di hadapan saya bukanlah sesuatu yang asing. Selepas sekali imbas, urutan penyelesaian sudah tersusun di dalam kepala, dan pengiraan pun telah selesai. Setelah semuanya selesai di dalam fikiran, saya menulis jawaban akhir dengan senyap. Tindakan saya ketika itu menulis jawaban sahaja, tanpa menunjukkan jalan kerja langkah demi langkah terasa sangat semula jadi. Ia soalan yang tidak memerlukan penjelasan panjang lebar kerana jawapannya hanya satu. Tiba-tiba, kelas menjadi senyap. Guru itu memandang hujung jari saya dan terdiam seketika. Hebat, katanya, tetapi matanya kelihatan keliru. Dalam perjalanan pulang, saya merasa tidak selesa. Adakah saya telah melakukan sesuatu yang salah? Saya teringat kembali nada suara dan riak wajah guru itu. Beberapa hari kemudian, apabila terserempak dengan guru itu di koridor, dia tersenyum dan berkata, "Aina, kamu memang pantas mengira. Semua orang kata kamu bijak." Ia kedengaran seperti pujian, tetapi juga tidak. Ayat seterusnya membuatkan saya tertanya-tanya. Memang budak-budak Asia pandai matematik ya? Saya tidak tahu apa yang perlu dikatakan, jadi saya hanya mengangguk. Selepas kejadian itu, guru itu semakin kerap memanggil saya ke hadapan kelas. Kadang-kadang, dia sengaja memberikan soalan yang sangat sukar. Di akhir kelas dia akan tersenyum seolah-olah terkejut dan berkata, "Tak pernah salah ya?" Pada mulanya saya fikir dia mengiktiraf kebolehan saya. Tetapi lama-kelamaan saya sedar pandangan matanya bukanlah pujian, tetapi satu ujian. Seolah-olah dia berkata, "Cuba buat silap sekali." Suatu hari, selepas saya selesai menyelesaikan soalan dan hendak kembali ke tempat duduk, satu bisikan perlahan kedengaran dari belakang. "Budak tu, tulis jawapan je lepas tu terus jalan." Sombong betul, kan? Saya tidak tahu siapa yang berkata, tetapi saya tahu ia ditujukan kepada saya. Baru saya sedar, perbuatan saya mengira di dalam kepala tanpa penjelasan mungkin kelihatan sombong di mata sesetengah orang. Inilah kali pertama saya menyadari bahawa jawapan yang saya tahu boleh menimbulkan rasa tidak senang orang lain. Perlahan-lahan, saya menjadi gadis Asia sombong yang menyelesaikan soalan di papan hitam tanpa berkata apa-apa. Pandangan rakan-rakan sekelas berubah. Pandangan guru itu juga berubah. Daripada seorang yang halimunan, saya kini menjadi bahan bisikan. Rakan-rakan sering menjeling dan berbisik semasa waktu rehat. Ada yang bertanya terus, "Betul ke awak selesaikan sendiri? Bukan tengok buku jawapan." Saya hanya mengangguk, tetapi hati saya keliru. Adakah saya sudah melampaui batas? Kalau begini, adakah saya akan menjadi orang aneh? Kelas matematik tiba lagi. Guru itu mengajar seperti biasa, tetapi hari ini dia mengeluarkan satu set kertas soalan yang lain dari mejanya, seolah-olah sudah menyediakan sesuatu yang istimewa. Soalan-soalan itu jauh lebih sukar daripada yang ada di dalam buku teks. Dia mengedarkan beberapa helai kepada setiap pelajar. "Hari ini, kita cuba soalan yang lebih mencabar sikit," katanya. Saya dapat merasakan ini adalah soalan yang ditujukan khas untuk saya. Sebaik sahaja menerima kertas itu, saya tahu corak persamaannya lebih kompleks, dengan lebih banyak pemboleh ubah soalan untuk peringkat yang lebih tinggi. Guru itu bercakap secara pribadi kepada saya, "Untuk Aina, tahap ini tentu tiada masalah kan?" Walaupun dia tersenyum, matanya penuh dengan harapan dan ujian. "Semalam kamu memang hebat, mengagumkan. Kali ini pun cikgu harapkan perkara yang sama." Kata-kata itu terasa aneh. Ia seperti pujian, tetapi juga seperti satu perangkap yang menanti kegagalan saya. Saya meneliti soalan itu. Dua soalan pertama adalah dalam format yang biasa saya lihat, dan saya seronok menyelesaikannya. Tetapi bermula dari soalan ketiga, saya perlu berfikir lebih keras. Pecahan di dalam pecahan, 3 lapisan kurungan, dan nilai yang perlu digantikan berada dalam julat nombor nyata. Saya terdengar seseorang di sebelah saya merungut, "Ini soalan tahap kita ke?" Tetapi saya tetap tenang. Saya mentafsir setiap soalan dan menyusun fikiran. Saya tidak menggunakan kalkulator. Saya hanya mencatat nombor-nombor penting dan terus mencari jawapan. Semakin sukar soalannya, semakin tinggi tumpuan saya. Saya merasa seronok berdepan dengan cabaran yang tidak biasa ini. Dalam proses itu, saya sedar betapa saya menyukai bidang ini. Sepanjang kelas, guru itu berjalan di sekeliling bilik, dan dia sering berhenti berhampiran tempat duduk saya. Dia memerhatikan setiap pergerakan tangan saya dengan teliti sebelum kembali ke mejanya tanpa berkata apa-apa. Mungkin saya sudah keterlaluan, fikir saya. Apabila waktu tamat,
Guru itu mengutip kertas jawaban. Dia tidak bercakap dengan saya secara pribadi, tetapi saya ingat ayat terakhirnya, soalan hari ini. Pelajar senior pun kata susah. Kalau boleh siapkan semua, memang hebat. Wajahnya hari itu kelihatan seperti sudah mengaku kalah kerana gagal membuatkan saya gagal. Rakan-rakan masih tidak bercakap dengan saya. Di koridor hanya kedengaran perbualan tentang subjek lain. Saya berjalan selangkah demi selangkah, lalu berhenti. Adakah ini satu perkara yang baik? Fikiran saya bercelaru. Tetapi satu perkara jelas, pujian guru itu tidak ikhlas. Ia adalah satu ujian, dan saya telah lulus ujian itu sekali lagi. Apa pula selepas ini? Saya sendiri tidak tahu. Sebenarnya sejak awal lagi, saya tidak dianggap sebagai pelajar matematik terhebat di sekolah ini. Orang yang paling menonjol sejak hari pertama ialah Ruvi, seorang pelajar berketurunan India. Dia sangat pandai matematik dan sentiasa yakin semasa membuat pembentangan. Apabila menjawab soalan, suaranya sentiasa lantang. Dia tidak pernah malu walaupun jawabannya salah. Guru-guru sangat menyukainya. Kemudian ada Lin, seorang gadis berketurunan Cina yang sangat sesuai dengan gelaran jenius. Caranya, menyelesaikan masalah sangat tenang dan tepat. Lin tidak banyak bercakap, tetapi dia sentiasa mengangkat tangan, dan jawabannya sentiasa betul. Pujian tentang kepintaran matematik di dalam kelas selalunya tertumpu kepada mereka berdua. Pelajar lain, termasuk saya, hanya menjadi pengikut senyap. Tetapi pada suatu hari, keadaan mula berubah. Apabila guru menulis soalan di papan hitam, saya sudah mendapat jawapan di dalam kepala sebelum Ruvi sempat mengangkat tangan. Sebelum Lin sempat meletakkan pensilnya di atas kertas, saya sudah selesai menulis jawapan. Saya tidak mengangkat tangan. Saya tidak menawarkan diri. Tetapi anehnya, kesunyian itu yang membuatkan saya menonjol. Selepas kelas, Lin datang duduk di sebelah saya dan bertanya perlahan, "Awak selalu kira dalam kepala saja, ya?" Saya mengangguk sedikit. Mata Lin terbeliak. Hebatnya. Otak saya boleh berselirat kalau tak tulis. Itulah pujian pertama yang saya dengar. Lin menyambung, "Saya rasa awak lagi pantas daripada saya dan Ruvi." Selepas hari itu, Ruvi juga seolah-olah mula memberi perhatian. Setiap kali guru memberikan soalan, dia akan mengerling ke arah saya. Sebelum membuat pembentangan, dia akan memerhatikan gerak-geri saya. Pada mulanya saya cuba tidak peduli, tetapi saya dapat merasakan satu persaingan telah bermula tanpa disedari. Setiap kali kelas matematik, fikiran saya menjadi semakin sibuk dan hujung jari saya bergerak semakin pantas. Sebaik sahaja membaca soalan, persamaan-persamaan mula berputar di dalam kepala. Saya menyingkirkan pilihan-pilihan yang tidak mungkin, sehingga saya yakin dengan jawaban yang betul. Pada mulanya saya hanya berpuas hati dapat menyelesaikan soalan dalam diam. Tetapi lama-kelamaan, saya mula sedar, sayalah pelajar matematik terhebat di sekolah ini. Guru itu juga perasan. Pandangan matanya yang sebelum ini penuh dengan syak wasangka perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Apabila kami berselisih di koridor, dia yang akan menegur dahulu. "Bagus, kamu belajar bersungguh-sungguh sekarang. Kelas pun jadi lebih lancar sebab kamu." Dia berkata begitu sambil tersenyum kecil. Pada suatu hari selepas kelas, guru itu datang ke meja saya. "Aina, cikgu nak cakap sikit, boleh?" Guru itu memberikan satu tawaran yang tidak dijangka. "Berminat tak nak sertai Olimpiad Matematik?" Jantung saya berdegup kencang. Saya tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu. Saya hanyalah seorang pelajar baru yang biasa. Bahasa Inggris saya belum sempurna, dan saya tidak pandai membuat pembentangan. Tetapi guru itu berkata, "Mula-mula, cikgu memang sengaja nak uji kamu. Cikgu nak tahu sejauh mana kebolehan kamu, dan mungkin cikgu dah bagi tekanan pada kamu. Tapi, berdasarkan apa yang cikgu nampak dalam kelas, cikgu yakin kamu boleh lakukannya dengan mudah." Saya hanya berdiri kaku, tidak tahu mau berkata apa. Wajah guru itu kelihatan ikhlas. Matanya penuh dengan harapan dan galakan. Pada saat itu, segala kekeliruan di dalam hati saya mula terlerai. Pandangan yang pada mulanya bertujuan untuk memalukan, keraguan dan ujian yang menyusul, dan kini, satu pelawaan untuk bertanding. Saya telah melalui semua itu dalam diam. Dalam perjalanan pulang, cahaya matahari di luar tingkap terasa lebih hangat. Kebolehan menyelesaikan masalah matematik dengan pantas bukan lagi sekadar kebolehan istimewa, tetapi sesuatu yang boleh mendapat pengiktirafan. Inilah kali pertama saya merasakannya. Selepas hari itu, suasana di dalam kelas berubah dengan ketara. Pandangan rakan-rakan terhadap saya berubah.
Ruvi mula datang berbual dan bergurau. Lin seolah-olah menerima saya sebagai rakan sepasukan, bukan lagi saingan. Guru itu pula memberi saya lebih banyak peluang. Perlahan-lahan, saya melangkah ke pusat perhatian sebagai salah seorang pelajar paling pintar di sekolah. Dan di tengah-tengah semua itu, bahasa yang dipanggil matematik bersinar dalam senyap. Setelah mula membuat persiapan untuk Olimpiad Matematik, rutin harian saya mula berubah. Dahulu, selepas sekolah saya akan pulang ke rumah dalam diam, duduk di meja belajar, menyelesaikan soalan demi soalan. Semak sendiri, salah, betul, ia menjadi satu kitaran. Tetapi sekarang, selepas sekolah saya perlu membuat latihan yang diberikan oleh guru, dan kadang-kadang saya perlu berada di perpustakaan sekolah untuk menganalisis soalan-soalan pertandingan tahun-tahun lepas. Walaupun saya masih pendiam, masalah di hadapan saya tidak lagi menakutkan. Tetapi anehnya, apabila menyelesaikan soalan seorang diri, saya mula merasa sunyi. Apabila berdepan dengan cabaran baharu yang dipanggil Olimpiad ini, buat pertama kalinya saya berpikir, alangkah baiknya jika ada kawan untuk belajar bersama. Pikiran itu terus bermain di benak saya. Suatu hari, ketika saya sedang tekun di perpustakaan, seseorang datang dan duduk di sebelah saya. Apabila saya mengangkat muka, rupa-rupanya Lin. Pelajar yang pendiam, rajin dan sentiasa dipercayai oleh guru kerana ketepatannya. Dia juga seorang yang tidak banyak bercakap, seperti saya. Rakan yang tanpa sedar telah bersaing dengan saya selama ini. Lin duduk di sebelah saya dan membuka buku latihannya. Kemudian dia berkata seolah-olah tiada apa-apa, ayah saya pun seorang saintis. Saya terdiam. Ini kali pertama seseorang memulakan perbualan dengan saya. Lin menyambung, Aina, awak sangat pantas selesaikan masalah matematik. Saya selalu tertanya-tanya sejauh mana saya boleh pergi. Jadi, jom kita belajar sama-sama. Kata-kata itu ringkas, tetapi bagi saya, ia lebih sukar difahami daripada mana-mana formula. Jom kita belajar sama-sama. Satu ayat yang menunjukkan ada orang yang memerlukan saya, yang mahu bersama saya. Ia adalah ayat yang jarang sekali saya dengar dalam hidup. Saya mengangguk perlahan. Pada ketika itu, sebahagian hati saya terasa hangat. Sejak hari itu, saya dan Lin, pelajar berketurunan Cina itu, mula belajar bersama di perpustakaan setiap hari selepas sekolah. Kami berkongsi soalan dan membandingkan kaedah penyelesaian. Saya kagum dengan proses pemikirannya yang logik, dan dia pula kagum dengan kebolehan saya mengira di dalam kepala. Kami mula menerima satu sama lain sebagai rakan sepasukan, bukan lagi pesaing. Kadang-kadang kami akan berdebat tentang satu soalan selama beberapa menit. Walaupun tidak banyak berbual, perbualan kami yang berpusatkan nombor itu terasa lebih bermakna. Senyuman mula terukir secara semula jadi. Suatu hari, Lin membawa biskut. Ibu saya yang buat. Cubalah. Saya mengambil sekeping dengan berhati-hati. Lin tersenyum melihat reaksi saya. Ibu saya selalu buat. Dia suruh bawa untuk awak. Kami mula bercakap tentang makanan dan menjadi lebih rapat. Kami mula bercerita tentang perkara lain selain matematik. Lin memberitahu saya dia bukan sahaja suka matematik, tetapi juga musik. Saya sedikit terkejut, kerana saya tiada kelebihan lain selain matematik. Tetapi Lin berkata, tak apa. Kadang-kadang, lebih baik pandai dalam satu perkara berbanding boleh buat banyak perkara tapi biasa-biasa saja. Kata-katanya memberi saya semangat. Dalam perjalanan pulang, saya terfikir, saya sedang membina persahabatan dengan bakat yang diberikan oleh ibu bapa saya. Selama ini saya sukar bergaul kerana cara saya berbeza. Daripada bercakap, saya memilih untuk menyelesaikan masalah. Daripada meluahkan perasaan, saya memilih untuk melengkapkan persamaan. Dan kini, ada seorang kawan yang memahami saya. Ia sangat menakjubkan. Semakin lama saya bersama Lin, keyakinan diri saya semakin meningkat. Dengan adanya Lin, saya dapat berfikir dengan lebih mendalam dan melihat dari sudut yang lebih luas. Dia membantu saya melihat perkara yang mungkin saya terlepas pandang jika bersendirian. Pada saat itulah saya sedar, kawan bukan sahaja orang yang berada di sisi kita, tetapi orang yang melihat dunia pada aras yang sama. Kini, di satu sudut perpustakaan sentiasa ada dua orang gadis Asia duduk bersebelahan. Satu hubungan yang saling membantu, kadang-kadang ketawa kecil, bertukar pendapat dan memberi semangat. Pemandangan itu mungkin kelihatan menarik di mata rakan-rakan lain, kerana semakin ramai yang datang berbual dengan kami. Ruang yang dahulunya sunyi kini dipenuhi dengan kemesraan. Kerana seorang kawan bernama Lin, saya belajar erti bersama-sama buat pertama kalinya, dan saya belajar betapa kuatnya perkataan itu. Menjelang pertandingan Olimpiad,
Guru itu semakin kerap datang kepada saya. Dia ingin tahu bagaimana saya menyelesaikan masalah dan cara saya berfikir. Bahagian ini, bagaimana kamu mulakan? Ada cara tersendiri kah? Saya pula yang akan menerangkan sambil menunjuk ke arah soalan, dan guru itu akan memerhati dengan teliti sambil mengangguk. Dahulu, pandangannya akan membuatkan saya tertekan, tetapi kini tidak lagi. Ia bukan lagi pandangan yang menguji. Pada suatu petang, selepas semua pelajar mula beransur pulang, guru itu meletakkan sikunya di atas meja, menyatukan jari jemarinya, dan berkata perlahan, "Sebenarnya, ada sesuatu yang cikgu nak beritahu kamu." Jantung saya berdebar sedikit. Adakah saya buat salah? Tetapi kata-kata guru itu adalah sesuatu yang tidak dijangka. Mula-mula, cikgu salah faham tentang kamu. Cikgu tak pasti sama ada kamu seorang yang pendiam atau seorang yang sombong. Kata-katanya begitu terus terang sehingga menusuk kalbu. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Masa kamu selesaikan soalan di papan hitam, kamu tak cakap apa-apa. Tiada jalan kerja, hanya jawapan. Cikgu fikir kamu rasa soalan itu terlalu mudah dan membosankan. Suara guru itu tenang, tetapi terselit nada kesal. Tapi, selepas beberapa hari memerhatikan kamu, cikgu sedar kamu hanyalah seorang gadis yang pendiam. Mendengar kata-kata itu, buat pertama kalinya saya merasakan emosi saya tersentuh. Bukan mudah untuk seseorang mengaku kesilapan mereka secara terus terang. Guru itu menyambung. Masa cikgu panggil kamu ke depan tu, cikgu bukan berniat nak malukan kamu. Sebagai seorang guru matematik, cikgu dapat rasakan ada sesuatu yang istimewa pada pelajar ini. Jadi cikgu nak uji, sama ada tekaan cikgu betul atau tidak. Hubungan saya dengan guru itu menjadi semakin erat selepas itu. Dia akan mengumpulkan soalan-soalan lama dan soalan peringkat tinggi untuk saya setiap hari. Dia akan menerangkan konsep-konsep yang sukar secara pribadi. Malah, semasa saya belajar bersama Lin, dia akan memerhatikan kami dari jauh dengan senyuman bangga. Dia tidak lagi memandang saya dengan pandangan yang menguji, tetapi dengan pandangan yang memberi semangat. Pandangan itu membuatkan saya merasai sesuatu yang dipanggil kepercayaan, sesuatu yang tidak pernah saya kenali sebelum ini. Dia tidak lagi melihat kami sebagai budak Asia yang pandai matematik, tetapi sebagai anak muridnya. Kadang-kadang, dia akan bergurau, "Kamu ni bukan anak murid cikgu lagi, dah macam senjata rahsia dalam makmal cikgu." Kemudian dia akan ketawa. Saat-saat itu membuatkan saya sedar bahawa perhatian daripada seseorang tidak semestinya membebankan. Menjelang hari pertandingan, guru itu berkata, "Aina, tak kira apapun keputusannya, kamu dah buat yang terbaik." Cikgu tahu itu lebih daripada sesiapa pun. Satu ayat itu sudah cukup untuk melegakan hati saya. Saya menunduk dan tersenyum. Guru itu menepuk bahu saya perlahan. Dalam perjalanan pulang, saya teringat betapa takutnya saya pada guru itu pada mulanya. Tetapi sekarang, dia telah menjadi orang yang paling mempercayai saya, orang yang melayan saya sebagai seorang ahli matematik. Pada saat itu saya belajar, manusia tidak semudah nombor. Ada masalah yang boleh diselesaikan dengan satu formula, tetapi ada perasaan yang memerlukan masa, keikhlasan, dan kadang-kadang pengakuan yang jujur. Guru itu mempunyai masalah yang lebih rumit daripada nombor. Dan apabila saya memahaminya, kami bukan lagi sekadar guru dan pelajar, tetapi rakan sepasukan yang menuju ke matlamat yang sama. Saya kini sedang belajar memahami manusia seperti menyelesaikan masalah matematik, dan itu adalah formula yang lebih sukar, tetapi jauh lebih berharga. Hari pertandingan terasa lebih tenang daripada yang dijangka. Pagi itu, udara terasa sejuk. Malam sebelumnya, semasa belajar dengan Lin, kami saling memberi semangat, buat yang terbaik. Keputusan itu cuma soalan yang seterusnya. Saya suka kata-kata itu. Keputusan bukanlah penamat, ia hanyalah soalan seterusnya. Saya masuk ke dewan peperiksaan dengan fikiran itu. Sebaik sahaja menerima kertas soalan, saya tahu saya boleh melakukannya. Soalan-soalannya tidak mudah, tetapi fikiran saya sangat jelas pada hari itu. Setiap persamaan tersusun rapi. Semakin banyak soalan yang saya selesaikan, semakin saya yakin. Selepas peperiksaan tamat, Lin datang menepuk bahu saya. "Macam mana?" Saya menjawab ringkas. "Seronok." Lin tersenyum. "Ya, inilah awak, petang itu." Saya tidak melakukan apa-apa, hanya berbaring di atas katil memandang siling. Jika saya kata saya tidak tertanya-tanya tentang keputusan, itu adalah satu penipuan, tetapi saya tidak resah. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tibalah hari keputusan diumumkan. Di hadapan papan kenyataan sekolah, kedengaran suara riuh rendah. "Aina, budak Asia pendiam tu dapat markah penuh."
mungkin terpilih wakil pasukan matematik Amerika. Pada mulanya, saya tidak faham apa yang sedang berlaku. Kemudian, guru saya memanggil dari hujung koridor. Aina, tahniah, keputusan dah keluar dalam internet. Cikgu dah cetakkan untuk kamu. Jantung saya terasa gugur. Di papan kenyataan, terpapar keputusan Olimpiad Matematik. Nama saya ada di situ. Di sebelahnya, tertulis dengan jelas, dijangka akan dipilih sebagai wakil pasukan matematik kebangsaan. Tiba-tiba, saya merasakan semua orang di koridor sedang memandang saya. Dahulu, tiada siapa yang kenal nama saya. Mereka hanya memanggil saya budak Asia pendiam. Sekarang, saya digelar jenius. Apabila saya masuk ke kelas, rakan-rakan datang mengerumuni saya. Awak memang hebat. Lin memeluk saya erat. Ruvi datang menepuk tangan saya. Guru-guru yang lalu lalang tersenyum dan berkata, "Dah jadi maskot sekolah kita sekarang ya." Masa pertama kali saya nampak Aina, saya dah rasa ada sesuatu yang berbeza. Setiap kali mendengar ayat itu, saya tersenyum sendirian. Bukan cikgu tak suka saya dulu. Orang yang paling terkejut ialah ibu bapa saya. Ayah berkata dia membaca email keputusan itu berulang kali. Ibu pula mengusap pipi saya dan berkata, "Anak ibu lagi pandai dari ayah dengan ibu." Kata-kata itu adalah jawaban paling hangat di antara semua soalan yang pernah saya selesaikan. Dahulu, waktu makan tengah hari adalah waktu yang paling saya takuti. Rakan-rakan akan berkumpul dalam kumpulan 3 atau 4 orang menuju ke kafeteria. Saya pula akan berjalan melepasi mereka dalam diam, mencari tempat duduk kosong seorang diri. Makan tengah hari bukan sahaja untuk mengisi perut, tetapi untuk berkongsi masa dengan seseorang. Dulu saya tidak faham, atau lebih tepat lagi, saya berpura-pura tidak faham. Saya memberitahu diri sendiri bahawa bersendirian lebih selesa, cuba memadam perkataan sunyi. Tetapi selepas pertandingan itu, semuanya mula berubah. Mula-mula Lin, kemudian Rufi dan Sam yang membawa saya ke kafeteria bersama-sama. Koridor yang dahulunya saya lalui seorang diri, meja makan yang dahulunya sunyi, kini menjadi ruang untuk berjalan seiringan dan duduk berhadapan dengan seseorang. Akhirnya kita dapat makan tengah hari dengan jenius matematik kita, Aina. "Satu penghormatan," kata Ruvi dengan cerianya. Lin ketawa. "Aina, tak suka pujian macam tu." Saya tersenyum malu dan mengangguk. Ruvi membalas dengan wajah serius. "Baik, faham, Aina." Perbualan ringkas itu kekal lama dalam ingatan saya. Topik perbualan kami bukan lagi hanya tentang matematik dan sains, tetapi tentang hobi, keluarga, kenangan zaman kanak-kanak, dan makanan kegemaran. Saya bukan seorang yang banyak bercakap, tetapi di hadapan mereka, saya mula boleh bercerita tentang diri saya sedikit demi sedikit. Saya lebih kerap tersenyum dan lebih selesa bertentang mata. Sam adalah orang pertama yang menegur saya dalam bahasa Melayu, dan saya ketawa kerana pelatnya yang comel. Apabila saya ketawa, Sam turut ketawa. Orang di sekeliling saya juga berubah. Rakan-rakan di koridor akan melambai tangan dahulu. Rakan sekelas akan mula berbual. Pada mulanya saya gementar, tetapi ia terasa sangat menyenangkan. Hakikat bahawa mereka mengenali saya, memanggil nama saya, dan ketawa bersama saya membuatkan saya bersyukur. Tetapi perubahan terbesar adalah pada diri saya sendiri. Dahulu, saya terbiasa bersendirian dan percaya itu adalah zon selamat saya. Sekarang saya tahu, bersama-sama bukan tentang menahan rasa janggal, tetapi tentang cuba memahami satu sama lain. Saya yang dahulunya hidup dalam dunia yang tepat dan logik seperti nombor, kini perlahan-lahan mempelajari bahasa emosi yang kompleks. Suasana belajar di perpustakaan bersama Lin, Ruvi, dan Sam juga berbeza. Dahulu kami hanya senyap menyelesaikan soalan. Sekarang, kami akan bermain teka-teki, atau sengaja membuat jawapan yang salah untuk bergurau. "Ini tahap Aina punya soalan," kata Ruvi apabila berjaya menyelesaikan soalan yang rumit. Sam pula akan mengusik. "Kalau boleh buat soalan ni, kau bukan manusia." Lin akan ketawa dan berkata, "Aina manusialah. Tengok, muka dia dah merah." Mendengar itu, saya hanya mampu menunduk, tidak dapat menahan senyuman. Sejak bila saya berubah begini, ketika pertama kali tiba di Amerika, saya hanya mahu hidup tanpa disedari. Tetapi sekarang, saya gembira apabila ada orang memanggil nama saya. Saya menghargai waktu makan dan ketawa bersama-sama. Matematik masih menjadi pusat hidup saya, tetapi kini saya tahu mempunyai orang di sekeliling adalah satu kekuatan yang besar. Selepas dijangka terpilih sebagai wakil pasukan matematik Amerika,
Orang yang tidak pernah kenal saya sebelum ini mula menegur. Kaunselor kerjaya menghantar email kepada ibu bapa saya, bercakap tentang kemasukan ke universiti terkemuka dalam bidang sains dan teknologi. Guru saya berkata, "Sekarang, kamu boleh pergi ke mana sahaja kamu mahu." Lin pula berkata, "Kita mesti jumpa lagi di universiti yang sama." Kata-kata itu tidak lagi kedengaran asing bagi saya. Buat pertama kalinya, saya merasakan matlamat dan kebolehan saya berjalan seiringan. Universiti Sains dan Teknologi terkemuka di Amerika, nama yang dahulu hanya mampu saya pandang dari jauh, kini menjadi satu realiti. Saya duduk diam di hadapan meja kerja ayah. Ayah sedang menyediakan bahan mengajarnya, dan ibu sedang menikmati kopi di dapur. Saya menunggu seketika, lalu berkata, "Ayah, Aina dah ada kawan." Ayah mengangkat muka, tersenyum perlahan. "Bukankah ayah kawan baik Aina selama ni?" "Siapa pula ni?" Gurauannya adalah satu ucapan tahniah dan galakan, dan mungkin juga satu kelegaan baginya. Ibu yang keluar dari dapur meletakkan tangannya di atas kepala saya. "Anak ibu ni bijak dan baik hati, lebih baik daripada ayah dengan ibu. Duduk di Amerika mesti boleh berjaya. Saat itu lebih sempurna daripada mana-mana formula dan lebih jelas daripada mana-mana jawapan. Jika difikirkan kembali, perjalanan saya tidak bermula dari kelas matematik. Ia bermula dari saat saya menyelesaikan soalan dalam diam, kegembiraan apabila berjaya, ketakutan di negara asing, bimbingan guru, sentuhan tangan Lin, gelak tawa bersama kawan-kawan, dan kepercayaan ibu bapa. Semua ini terkumpul dan bersambung menjadi satu jawapan. Saya belajar bahawa masalah sebenar dalam hidup tidak semudah matematik. Kadang-kadang jawapannya bukan satu, dan kadang-kadang ia boleh berubah. Dan dalam proses menyelesaikannya, perkara yang paling penting ialah hubungan dengan orang di sekeliling kita. Mungkin saya akan menjadi seorang profesor matematik seperti ayah, atau mengubah dunia melalui penyelidikan seperti ibu. Tetapi saya berhasrat untuk pergi lebih jauh. Saya tidak akan terikat dengan nombor sahaja, tetapi akan melihat dunia di sebalik nombor dan terus melangkah. Kerana saya sudah belajar, jawapan untuk masalah hidup tidak lagi datang dalam bentuk angka. Jawapannya mungkin sebaris ayat daripada seseorang, makan tengah hari bersama, atau sentuhan tangan yang dihulurkan dalam diam. Saya mengikut ibu bapa saya ke Amerika, tetapi suatu hari nanti, saya akan kembali ke Malaysia dan menjadi seperti buku rujukan untuk mereka yang terperangkap dalam dunia mereka sendiri, seperti saya dahulu. Saya akan terus melangkah ke hadapan dalam senyap, untuk berdepan dengan soalan seterusnya dalam hidup saya di suatu tempat di antara nombor dan manusia. Apapun jawapannya, saya tidak takut, kerana saya tahu jawapan yang sebenar hanya akan lengkap apabila kita tidak bersendirian, tetapi bersama-sama. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya sehingga ke penghujungnya. Jika anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk menekan butang suka dan ikuti, dan jangan lupa untuk mendengar cerita-cerita yang lain juga.